Kemudian ada ingat Rasulullah pernah bersabda. Ada ke Rasulullah bersabda? Kalau tak ada, maka mereka bermesyuarat. Yang menjadi ahli mesyuarat dikenali dengan ahlul halli wal aqli. Ahlul halli wal aqli sekarang ni ahli parlimen. Ahli parlimen. Ahlul halli ialah orang yang boleh menghuraikan masalah. Wal aqli menyelesaikan perselengkahan perkara yang rumit dapat diselesaikan. Dan yang jadi ahlul halli wal aqli ini mesti adil. Apa makna adil? Adil makna seorang Islam. Seorang Islam dan seorang yang tidak mengerjakan dosa besar dan tidak melakukan dosa kecil sepanjang masa, yang tidak melakukan perkara yang menjatuhkan maruah, seorang yang dihormati dari segi agamanya. Ini ahlul halli wal aqli. Ini merupakan ahli mesyuarat. Ini di zaman awal Islam, bukan zaman learning. Kalau dia tu jahat, takut ke jahat dia. Dia tu kaya, hormat ke kaya dia. Walaupun jahat, walaupun menipu, walaupun buat kerja haram, tak jadilah. Ini di zaman yang rosak, yang penuh. Zaman awal Islam, mereka yang kuat berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berhubung dengan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka sangat menjunjung tinggi semuanya. Mengakui keempat-empat al-khulafa'ir rasyidin adalah orang yang paling layak di zaman masing-masing. Memohon supaya Allah mengampunkan para sahabat radhiyallahu anhum dalam perselengkahan dan peperangan yang berlaku di kalangan mereka, kerana jasa mereka yang sangat besar bagi menegakkan kalimah Allah. Walaupun sudah tentu ada yang bersalah dalam perselengkahan itu, walaupun mereka berkelahi dan ada yang berperang kerana kematian Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Walaupun mereka berperang, tetapi mereka berdoa kepada Allah Ta'ala, kepada yang telah mati, yang hidup, yang salah, yang silap. Inilah yang disifatkan oleh Allah di dalam Al-Quran. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Surah Al-Hasyr ayat 1. Ayat 10. Artinya, dan orang-orang yang datang kemudian daripada mereka berkata, wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman, dan janganlah engkau menjadikan di dalam hati kami perasaan hasad dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau amat limpah belas kasihannya dan maha penyayang. Dalam perselengkahan di antara Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anhuma, ada di antara mereka yang menyokong Sayyidina Ali, dan inilah yang betul, kerana Sayyidina Ali yang betul dalam perkara ini. Ada di antara mereka yang menyokong Muawiyah kerana menganggap Sayyidina Uthman telah dizalimi, perlu dibela Sayyidina Uthman. Walaupun mereka menuduh Sayyidina Ali silap dalam perkara ini, akhirnya banyak di kalangan mereka yang menyesal dalam perkara ini. Dan ada di antara mereka yang tidak terlibat di dalam peperangan itu. Bahkan ada di antara mereka yang mengambil pedangnya ditakir pada batu. Pedang tu sumbing, rosak penuh, tak boleh bunuh orang. Biar orang hari bunuh dia, dia tak boleh bunuh orang. Sebagaimana disebut dalam Quran, kisah anak Nabi Adam. Kisah anak Nabi Adam. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya liaqtul. Qala inni akhafu Allah Rabbul Alamin. Jika sekiranya mengulur tangan aku nak bunuh aku tak bunuhmu. Walaupun aku boleh bunuhmu, kerana aku takut kepada Allah. Ini bila berdepan dengan sama Islam, supaya dia tak bunuh rakan dia, biar rakan dia bunuh dia. Dia ambilnya pedang, dicincang pada batu, supaya pedang tu patah, gosok. Kerana ada sebut dalam hadis, Nabi pesan pada dia, Rasulullah kata, bila mu
menemui satu zaman yang berlaku bencana. Orang Islam lawan orang Islam. Mu ambil pedang ni, Nabi kata mu taki di batu. Supaya mu tak boleh bunuh orang. Dia orang bunuh mu tak apa. Itu siapa keadaan begitu bencana. Ini ialah generasi awal Islam. Siapa begitu sekali keadaan mereka. Seperti Az-Zubair dan Talhah radhiyallahu anhuma. Yang bersama dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam memerangi Sayyidina Ali dalam peristiwa Al-Jamal. Lalu Sayyidina Ali berkata kepada Zubair dan Talhah, adakah kamu tidak ingat ketika Nabi SAW bersabda ketika kita bersama, Nabi sebut begiang hadisnya, menyatakan akan berlaku bencana dan fitnah. Mu tidak ingat? Lalu Talhah dan Zubair lari daripada medan perang, berundur. Tapi kedua-dua orang ini telah dibunuh oleh orang. Dibunuh oleh orang Islam juga dalam peristiwa ini. Dan dua-dua orang ini masih syahid, mati dalam keadaan diunyanya. Ini zaman bencana. Walaupun berlaku demikian, mereka berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan macam hari ini lari daripada hukum Islam, lari daripada agama. Generasi pertama ini tidaklah menanamkan diri mereka, tidaklah menamakan, bukan menanamkan, menamakan diri mereka. Generasi pertama ini tidaklah menamakan diri mereka. Dengan nama-nama mazhab yang tertentu. Masa itu tak ada mazhab. Tak ada mazhab Salafiyah, tak ada mazhab Asy'ariyah, Maturidiyah, tak ada mazhab Sunni dan Syiah, tak ada mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i, tak ada mazhab. Masa itu satu saja. Dan mereka mengikut sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat yang alim. Ada sahabat yang tinggal di Yaman. Mu'ad bin Jabal, Abu Musa al-Asy'ari. Ini dianggap sebagai pemimpin yang alim. Abdullah bin Abbas duduk di Taif. Abdullah bin Umar duduk di Makkah. Begitulah seterusnya. Masa itu tidak ada mazhab. Sama ada murid kepada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Kerana umat Islam pada masa itu berpadu dari segi hidupnya. Para sahabat yang masih hidup menjadi tumpuan untuk bertanyakan masalah. Begitu juga di zaman para tabi'in. Bukan sahaja mereka tidak mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat, tetapi mereka mengisbatkan apa yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW di dalam As-Sunnah, dengan tidak menokok tambah dan menghurai secara meleret-meleret. Kesemua imam mazhab yang terkenal seperti Abu Hanifah, Malik Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Sufyanus Tsauri dan lain-lain berpegang aliran salaf ini. Pandangan salaf ialah pandangan yang dipegang oleh mazhab 4, pemimpin mazhab 4. Kerana zaman itu tidak ada falsafah, tidak berujar banyak. Mereka mengikut pandangan secara nas dan mereka faham. Ketika berlakunya peristiwa Sayyidina Husain dibunuh di Karbala. Sayyidina Husain ialah cucu Nabi. Bila Sayyidina Ali sudah wafat, Muawiyah sudah tidak ada lagi. Sayyidina Hasan meletak jawatan daripada khalifah. Lalu Yazid dilantik menjadi khalifah. Yazid ini terkenal dengan zalim. Lalu penduduk Iraq jemput Sayyidina Husain pergi ke Iraq. Sayyidina Husain pergi ke Iraq dan orang Iraq jemput. Tiba-tiba golongan Amawiyah lebih dulu sapa ke Iraq dan mereka menguasai penduduk Iraq. Bila puak-puak Amawiyah sapa dulu, mereka sokong Amawiyah. Padahal mereka jemput cucu Nabi untuk dilantik menjadi ketua negara. Apabila cucu Nabi sapa di Karbala, Karbala ini nama tempat. Lalu datang seorang penyair yang bernama Farazak. Penyair dia di mana Husain, Sayyidina Husain tanya Farazak, bagaimana penduduk Iraq? Penduduk Iraq bagaimana? Lalu Farazak kata, hum ma'aka wa suyufuhum ma'a Bani Umayyah. Hati mereka menyokongmu, tapi pedang mereka bersama dengan Bani Umayyah.